A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang dimuliakan, yang berbahagia Tuan Imam, seluruh ahli jawatan kuasa qaryah, tuan-tuan guru, alim ulama, muslimin muslimat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung pengajian kita dalam kitab Muhimmah fi Ilmil Hadis ini. Kita telah pun membicarakan tentang beberapa perkara yang disebut oleh Nabi SAW akan tanggungjawab dan juga peranan yang mesti dimainkan oleh seorang suami. Sebelum daripada ini, kita membicarakan beberapa perkara tentang tanggungjawab isteri. Kita juga telah membicarakan tentang tanggungjawab suami. Kita sambung masih lagi dalam beberapa perkara yang menjadi kewajipan kepada suami untuk menjaga ahli keluarganya. Di samping ada beberapa hadis yang dimuatkan yang menyebut dan memberi ingat kepada kita akan tanggungjawab. Muka surat yang ke-15, baris yang ke-14 dari atas, muka surat 15. Qala musannifur rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Dan diriwayatkan oleh setengah ulama bahawa sungguhnya pertama-tama yang bergantung dengan seorang lelaki pada hari kiamat itu, iaitu ahlinya dan anaknya. Diriwayatkan, disebut oleh sebahagian di kalangan ulama, setengah ulama sebut bahawa seseorang lelaki itu ataupun seorang suami itu pada hari akhirat esok, pada hari kiamat, dia akan tergantung dengan sebab ahlinya, istrinya dan juga anaknya. Maka memberhentikan mereka itu akan dia antara hadapan Allah Ta'ala. Maka berkata oleh segala ahlinya, "Hei Tuhanku, ambil olehmu bagi kami dengan hak kami daripada lelaki ini." Maka bahawa sesungguhnya ia tiada mengajari akan kami akan suatu hukum yang kami jahil akan dia. Dan lagi adalah ia memberi makan akan kami daripada harta yang haram, padahal kami tiada mengetahui akan dia. Maka ketika itu membalas Allah Ta'ala bagi mereka itu daripadanya dengan seksa yang amat sangat. Dalam kitab ni disebut sebahagian di kalangan ulama meriwayatkan dan menyatakan bahawa antara perkara yang utama dan pertama-tama yang bergantung dengan seseorang lelaki pada hari akhirat esok-esok adalah isteri dan juga anak beranak dia. Orang yang berada di bawah tanggungjawabnya. Justru mereka yang menjadi suami ni kena pastikan amalan ni tidak hangus macam tu saja. Ada manusia yang amalan dia dihanguskan dengan sebab dia tidak menunaikan hak kepada isteri dan juga kepada ahli keluarganya. Dalam kitab ni disebut bahawa ahli keluarga mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia akan dakwa kepada ketua keluarga ataupun suami, "Ambil olehmu bagi kami dengan hak kami daripada lelaki ini." Maka bahawa sesungguhnya ia tiada mengajar ia akan kami akan suatu hukum yang kami jahil akan dia. Sebab suami ataupun ayah dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala kerana apa? Yang pertama sebab tidak mengajar ahli keluarga berkaitan dengan hukum.
tak mengajar ahli keluarga berkaitan dengan hukum sehingga menyebabkan isteri dan anak-anak jahil. Yang kedua sebabnya adalah ia memberi makan akan kami daripada harta yang haram, bagi makan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada ain itu haram ataupun jalan mendapati harta itu dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia akan dihitung di hadapan Allah dan dia tak boleh lepas. Dengan sebab tu atas dunia ni kena pastikan anak, isteri dia reti berkaitan dengan agama. Anak kita, bini kita biar reti berkaitan dengan hukum dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. 2-3 hari ni sibuk pasal rotan. Sibuk pasal rotan. Justru mak ayah, ibu bapa, kalau anak dia tidak mengikut syariat Allah, tidak ikut perintah Allah, boleh rotan sebenarnya. Boleh rotan. Bahkan diajar juga dalam Islam. Justru sama ada kita nak rotan anak, tapi rotan janganlah rotan mendera, rotan mendidik. Bukan rotan ikut suka hati. Orang kita biasanya rotan dalam bentuk dera. Yang tu tak boleh. Islam pun larang, Islam pun tak bagi. Rotan tu kira bedal sungguh. Bedal tu bedal sungguh. Tak ada rotan tali pinggang, tak ada tali pinggang getah paip. Ui, tak boleh tuan-tuan. Dulu-dulu memang kita dulu mak ayah memang ajar lagu tu macam tu, pukul-pukul sungguh. Anak pun memang takut sungguh. Mana ada anak dulu-dulu berani macam anak zaman sekarang. Tapi kaedah pukul tu tak betul. Sebab apa? Sebab menyeksa dan terlalu kuat. Tak padan dengan umur budak tu, bawah pada umur 10 tahun. Sedangkan yang wajar untuk dirotan ni lebih umur 10 tahun. Dah melepasi umur 10 tahun, degil, tak nak ikut perintah Allah Ta'ala, suruh ngaji, tak nak ngaji, rotan. Rotan lah, tapak kaki, tapi rotan bukan mendera. Sama ada kita nak rotan anak, ajar anak supaya dia reti hukum, ataupun kita nak kena godam, kena katuk hari akhirat esok. Sebab apa? Sebab tak ajar anak, tak ajar bini supaya reti berkaitan dengan hukum. Pilih. Tuan-tuan nak kena rotan masa dibangkitkan di hadapan Allah, kena godam masa di hadapan Allah, ataupun tuan-tuan nak pilih rotan anak-anak supaya anak-anak ni reti dan juga belajar agama. Jadi dalam kitab ni disebut bahawa seorang suami ataupun seorang lelaki dia akan dipersoal di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebab dia tidak mengajar akan anak isterinya berkaitan dengan hukum yang mereka tu jahil, dan dia juga akan dibicarakan di hadapan Allah bila mana memberi makan dengan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi kata apa? Dia kata tiada mendapati akan Allah oleh seorang dengan dosa yang terlebih besar daripada dosa yang jahil segala isi rumahnya. Nabi kata di antara dosa besar juga suami akan tanggung dosa ni bila mana dia membiarkan isteri dan anak-anak jahil berkaitan dengan perkara agama. Dan suami ni dia akan diheret oleh isteri. Tambah-tambah kalau suami ni langsung tidak memberi didikan agama kepada isteri. Banyak tuan-tuan kes-kes yang berlaku di dalam rumah tangga. Sebab kadang-kadang suami jahil, suami tak ajar isteri, isteri pun jahil, kadang-kadang menyebabkan rumah tangga tidak aman. Rumah tangga tidak tentram. Rumah tangga seringkali bercakaran sehingga kadang-kadang membawa kepada penceraian. Kita tak nak. Suami ni dia ada hak dan dia ada kuasa. Sebab tu dalam Islam, orang lelaki Muslim dia boleh berkahwin dengan wanita yang bukan Muslim, tapi mereka ini adalah kitabiah, golongan ahli kitab. Lelaki Islam mukmin dia boleh berkahwin dengan perempuan golongan ahli kitab. Ahli kitab ini ialah mereka yang benar-benar menganut ajaran Yahudi dan juga ajaran Nasara dulu yang bukan diselewengkan. Zuriat keturunan dia yang memang asalnya dulu memang Nasara, memang Nasrani, agama sejak dulu lagi. Bukan asalnya Hindu kemudian masuk Nasara. Lepas tu dia kahwin dengan Hindu tu. Tak boleh. Ataupun apa-apa lagi.
Agama yang dulunya bukan agama itu, kemudian dia masuk jadi Nasara. Kemudian kita kahwin dengan perempuan tu. Yang tu tak boleh. Yang telah bercampur aduk keturunan dia. Yang dibenarkan ialah kitabi yang asal, golongan ahli kitab yang asal. Sebab apa? Sebab suami ataupun lelaki dia ada kuasa di atas ahli keluarga dia. Dan diharamkan juga perempuan mukmin berkahwin dengan kafir kitabi, orang ahli kitab, golongan ahli kitab. Suami ahli kitab, isteri mukminah, maka tak boleh. Islam melarang. Sebab apa? Sebab orang perempuan dia tidak ada kuasa. Isteri dia tidak ada kuasa. Suami dia ada kuasa. Dan sebab itu jugalah orang perempuan dia boleh keluar untuk belajar mengaji bila mana suami dia tidak mampu untuk mengajar berkaitan dengan urusan agama. Maka wajiblah atas suami mengajar ia akan isterinya. Disebut dalam kitab ni, suami wajib mengajar kepada isterinya akan segala i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, daripada segala yang wajib bagi Allah Ta'ala dan mustahil atasnya dan harus padanya, dan wajib pula menyatakan segala aqidatul iman. Jadi dia kata apa? Antara perkara yang wajib suami ajar kepada isteri ialah berkaitan dengan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, perkara yang berkaitan dengan akidah, dan segala yang wajib bagi Allah Ta'ala, mustahil dan juga harus. Artinya pengajian berkaitan dengan ilmu tauhid. Awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal yang utama dalam agama ini ialah kenal kepada Allah. Artinya ilmu pengajian fardu ain yang berkaitan dengan ilmu tauhid. Mengajar. Dan ilmu tauhid ni biasa orang kita ngaji berkaitan dengan sifat wajib Allah Ta'ala, sifat mustahil, sifat harus. Dan ia bukan satu benda yang remeh, tapi satu benda yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Dulu-dulu adalah satu orang guru dia ngajar berkaitan dengan fardu ain, berkaitan dengan ilmu tauhid. Habis mengajar sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus bagi Allah Ta'ala, dia tanya satu soalan. Antara sifat wajib bagi Allah Ta'ala ialah Allah Ta'ala maha berkuasa, kudrah. Allah Ta'ala sangat berkuasa dan maha berkuasa. Dan mustahil bagi Allah Ta'ala, Allah Ta'ala lemah. Dan harus bagi Allah Ta'ala nak buat apa sahaja yang Allah Ta'ala kehendaki. Guru ni tanya anak murid, boleh ke tidak Allah Ta'ala buat satu batu yang sangat besar? Oleh kerana besar sangat batu ni, sampai Allah Ta'ala sendiri tak larat nak mengangkat. Dia tanya anak murid dia. Pening anak murid nak menjawab. Tuan-tuan dia jadi anak murid, boleh ke tidak? Allah Ta'ala boleh ke tidak buat batu tu sangat besar, oleh kerana besar sangat batu tu sampai Allah Ta'ala sendiri tak boleh nak mengangkat. Sudah, pening anak murid nak jawab, kata boleh tak kena, nak kata tak boleh tak kena juga. Dua-dua tak kena, seorang pun tak boleh nak jawab. Akhirnya Tok Guru ni kata, lama aku ngajar kamu semua tak faham juga rupanya. Tak faham juga berkaitan dengan sifat-sifat yang wajib, yang mustahil, yang harus bagi Allah. Sebenarnya dalam soalannya ada belaka. Ada belaka jawapan tu. Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala wajib bersifat dengan sifat yang wajib bagi Allah ialah qudrah. Allah Ta'ala nak buat batu besar mana pun Allah Ta'ala boleh buat. Allah Ta'ala boleh buat. Besar macam mana pun Allah Ta'ala boleh buat. Dan mustahil bagi Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala buat tu Allah Ta'ala tak boleh nak mengangkat. Mustahil. Oleh kerana mustahil Allah Ta'ala boleh buat belaka. Dan Allah Ta'ala maha berkuasa, Allah Ta'ala boleh buat besar macam mana pun Allah boleh buat. Dan mustahil Allah Ta'ala tergagah ataupun tak mampu untuk melakukan ataupun untuk mengangkat perkara-perkara yang seumpama itu. Dan harus bagi Allah Ta'ala. Allah nak buat ke, Allah tak nak buat batu tu ke, harus bagi Allah. Maknanya dia tanya tu saja nak test, nak uji. Tapi dia belik-belik sikit soalan tu. Pelik-pelik dulu kalau ngaji pelik-pelik soalan. Dia test, Tok Guru kita test. Kadang-kadang ditanya berkaitan dengan hukum sujud sahwi. Apa hukum sujud sahwi? Satu orang dia terlupa. Dia terlupa kunut. Dia terlupa kunut. Kemudian sujud sahwi. Apa hukum sujud sahwi? Kita pun menung. Lepas tu dia tanya, bila sujud sahwi jadi wajib? Pening pula kita.
sujud sahwi, lupa kunut, hukum sujud sahwi adalah sunat. Betul tak? Lupa kunut, lupa tahiyat awal, maka sunat untuk kita sujud sahwi. Tapi bila masuk sujud sahwi jadi wajib. Pening kita nak jawab, tuan-tuan. Jawapan dia ialah bila mana kamu jadi makmum, imam sujud, kamu wajib ikut imam. Boleh faham, tuan-tuan? Kita lupa, imam lupa, kita pun ikut juga, ikut lupa. Kemudian bila imam sujud sahwi, maka kita ni sebagai makmum wajib sujud sahwi juga. Belik-belik soalan Tok Guru ngajar pelik-pelik. Dia ngajar, dia nak tahu kita faham ke tak faham, macam-macam. Jadi nak ceritanya bahawa antara yang wajib diberi didikan kepada anak isteri ialah mengajar berkaitan dengan akidah, mengajar berkaitan dengan ilmu tauhid. Seterusnya dia kata, dan demikian lagi wajib atas suami mengajar hukum sembahyang dan barang sebagainya. Antara yang suami wajib ajar isteri juga ialah berkaitan dengan hukum-hukum sembahyang dan barang sebagainya. Perkara-perkara yang berkaitan dengan sembahyang, berkaitan dengan syarat-syarat sembahyang. Syarat sembahyang ni apa dia? Antaranya ialah syarat wajib dan juga syarat sah. Kena reti apa dia syarat wajib sembahyang, apa dia berkaitan dengan syarat sah sembahyang, berkaitan dengan rukun-rukun sembahyang, rukun yang berkaitan rukun qauli, rukun fa'li dan juga rukun qalbi. Ada ulama bahagi dua je, qauli dan juga fa'li. Ada ulama membahagikan tiga, qauli, fa'li dan juga qalbi. Ada rukun qalbi, apa dia? Niat itu terletak di hati, maka dia merupakan rukun qalbi. Fatihah dia merupakan rukun qauli, maka kita kena baca berkaitan dengan Fatihah, kena ajar berkaitan dengan Fatihah. Ni rukun qauli yang kita kena baca, tasyahud dan sebagainya. Ini adalah qauli. Begitu juga dengan rukun fi'li, perbuatan, pergerakan, rukuknya macam mana, sujudnya macam mana. Jangan sujud-sujud main sujud orang tak mengaji. Anggota sujud ada berapa? Justru kena ajar perkara-perkara yang seumpama ini berkaitan dengan sembahyang dan segala yang halal dan yang haram. Perkara-perkara yang halal, perkara-perkara yang haram. Ayam yang disembelih dengan ayam tak sembelih beza. Ayam yang disembelih, satu sembelih sah, satu sembelih tak sah, beza. Dia kena reti juga. Isteri-isteri kita kena reti juga. Kita beli ayam, bawa balik, letak, tengok dalam sinki, dia tengok, mati elok ayam ni, padahal urat merah tak putus. Urat merah ayam tu tak putus. Elok je bini kita ambil pisau pula, dia katok, putus kepala ayam. Jadi benda-benda yang seumpama ni, kalau isteri tak tahu berkaitan hukum, makan bangkai ayam kita, tuan-tuan. 4 kali senaru, ayam bangkai. Sebab apa? Sebab tak reti berkaitan dengan hukum. Tak reti berkaitan dengan hukum. Tapi sekarang ni mana ada dah, ustaz. Orang beli ayam tak ada kepala belaka, ustaz. Orang beli ayam sekarang ni tak ada kepala belaka dah. Sampai kat pasar tu, timbang, potong kepala ayam. Kepala ayam tak bawa balik dah. Memang tak ada dah. Tapi nak ceritanya berkaitan dengan hukum. Kena reti. Berkaitan dengan sembelih yang boleh makan, sembelih yang sah, sembelih yang tak sah dan sebagainya. Isteri kita juga kita kena ajar. Jadi begitu juga seperti meninggalkan mengumpat dan mengadu dan memeliharakan segala najis dan memeliharakan segala najis dan segala hukum membasuh najis. Begitu juga kena ajar berkaitan dengan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Ta'ala. Mengumpat ni haram hukum dia. Mengadu domba ni ialah perkara yang tak baik. Begitu juga dalam perkara-perkara untuk mensucikan, memelihara dan mensucikan najis. Nak basuh najis tu lagu mana? Macam mana nak membersihkan najis yang ada. Justru perkara-perkara yang seumpama ni kena ajar. Kesimpulan dia, antara yang wajib diajar oleh suami kepada isterinya ialah berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan ibadah, fiqh, fardu ain. Begitu juga kena ajar berkaitan dengan akhlak dan juga tasawuf. 3 ilmu ni di antara ilmu yang menjadi fardu ain dan tuntutan kepada muslim.
Ngaji ilmu tauhid, ngaji berkaitan dengan fiqh dan juga ibadah, begitu juga berkaitan dengan akhlak ataupun berkaitan dengan tasawuf, perkara-perkara yang baik yang mendekatkan diri manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian lagi, wajib atas suami itu bahawa belajar akan dia bicara haid dan nifas. Suami juga wajib belajar dan mengetahui berkaitan dengan haid dan juga nifas dan hukum, dan wajib pula ia mengajar yang demikian itu akan istrinya, dan wajib pula mengajar bagi mandi janabah dan mandi haid dan nifas dan wiladah. Dia kata apa? Suami juga kena belajar, kena reti juga berkaitan dengan haid dan juga nifas dan hukum-hukum yang berkaitan. Dan bukan sahaja suami reti, suami juga kena ajar kepada isteri. Saya mana ada haid, Ustaz? Memanglah suami tak ada haid, tak ada nifas, tapi ada tanggungjawab untuk ajar bini supaya bini itu reti. Ni darah haid, ni darah nifas, ni macam mana nak mandi janabah, mandi junub dan sebagainya. Dibincangkan oleh ulama dalam kitab-kitab yang panjang lebar berkaitan dengan haid dan juga berkaitan dengan darah perempuan ni. Banyak berkaitan dengan darah perempuan yang dibincangkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Seterusnya dia kata apa? Dan apabila mengajar oleh suaminya dengan segala hukum yang tersebut itu, maka tiadalah harus bagi isteri itu keluar kerana belajar yang demikian itu. Bila suami dah ajar perkara-perkara yang menjadi fardu ain kepada individu muslim ini, maka isteri tak harus keluar mengaji dah. Isteri tak payah keluar mengaji dah. Sebab apa? Suami dah ajar perkara-perkara berkaitan dengan hukum dan sebagainya. Ada orang dia tak tahu berkaitan dengan hukum, bini tak tahu berkaitan dengan hukum, maka dia kena keluar untuk mengaji. Kalau suami dah ajak, bini tak payah keluar mengaji dah berkaitan dengan hukum. Banyak hari ni tuan-tuan masyarakat kita, masyarakat kita dalam masalah-masalah yang berlaku di dalam masyarakat. Menggugurkan janin misal contoh, boleh ke tak boleh? Ada orang kadang-kadang dia tahu dia mengandung, dia saja nak gugurkan kandungan, makanlah nanas muda lah, apalah semua macam-macam supaya yang dia kandung tu kemudian jadi gugur. Kemudian kadang-kadang ada dengan sebab ada orang dia tak suka, Allah ni serabut sungguh lah mengandung, kenapalah mengandung, orang tak nak mengandung, dia tak nak mengandung dah, Allah Ta'ala nak bagi, lalu dia komplain Allah, dia marah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang-kadang dia komplain, suami beli buah, bawa balik tengok buah tak masak, ataupun buah tengok apa buah macam ni, dia komplain. Dia komplain buah tembikai, beli buah tembikai, suami bawa balik belah, apa buah macam ni, tak merah, makan pula tawa, nata apa buah tawa. Dia marah pada buah tembikai. Dia komplain pada siapa? Adakah dia komplain pada suami? Suami dia pun kalau boleh nak beli buah, memang tak nak beli buah yang tak manis, tak nak beli buah tembikai yang tak merah, nak merah juga. Orang yang tanam tembikai itu pun dia sebenarnya nakkan hasil yang dia tanam tu tembikai yang merah, yang manis. Cuma Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tentukan begitu. Jadi kena beringat. Kena beringat, jangan suka-suka komplain. Kadang-kadang sidai baju, sidai kain, tiba-tiba hujan, natang celaka sungguh. Marah ke hujan? Time tak sidai hujan, time tak sidai baju tak hujan. Time sidai baju banyak sidai, baru 10 minit sidai hujan lebat pula. Dia pun maki ataupun marah kepada hujan. Siapa yang turunkan hujan? Allah. Maka dia kena beringat, kena berhati-hati. Baik orang asli pula, orang asli dia jual durian, kita pun datang tanya dia, ni buah durian apa ni? Durian bagus ni tuan. Dia kata durian bagus. Manis ke? Sedap ke? Tak tahulah tuan, sebab isinya di dalam, saya tak rasa. Dia kata, memanglah, baiklah juga dia. Dia pun tak tahu isi tu di dalam. Mana tahu manis ke tak manis ke, sebab isi dalam. Betul juga dia, jujur. Jadi kita ni kadang-kadang hak nega ni pun, confirm betul, confirm betul. Takkanlah kita tahu confirm tu isi dalam tu. Ataupun boleh kita bercakap secara berlapik. Yang lepas-lepas ni, yang pokok yang durian ni sejenis ni memang buahnya manis. InsyaAllah.
Kena cakap berlapik lah juga perkara-perkara yang seumpama itu. Semua tu adalah ketentuan Allah. Mengandung apa semua, nak gugurkan janin, macam-macam hukum menggugurkan kandungan. Kandungan ni dibincang panjang oleh ulama, boleh ke tak boleh, boleh ke tak boleh. Dan muktamadnya kebanyakan ulama, majoriti ulama menyebut bahawa haram menggugurkan kandungan. Walaupun di sana ada di kalangan ulama yang membeza-bezakan di antara usia kandungan tersebut. Kena tengok, adakah kandungan itu telah berusia 4 bulan? 4 bulan. 4 bulan ke? 4 bulan. 4 bulan. Ada ulama sebut membahagikan perbicaraan itu kepada janin yang telah berusia 4 bulan ataupun belum mencapai usia 4 bulan. Kalau janin tu yang telah mencapai usia 4 bulan, maka haram saja-saja jatuhkan ataupun gugurkan kandungan. Sama ada memberi mudarat pada ibu ataupun tidak, menggugurkan kandungan itu. Sebab apa? Sebab manusia ni dalam kandungan mak dia 40 hari adalah sebagai satu nutfah. Kemudian 40 hari lagi dia akan jadi segumpal darah. 40 hari lagi maka dia telah pun menjadi sebentuk daging. Dan bukan sahaja sebentuk daging, bahkan telah ditiupkan roh. Bila 4 bulan, 40 hari, 40 hari, 40 hari, 120 hari, 120 hari ni ialah 4 bulan. 4 bulan dah ditiupkan roh. Artinya dia dah hidup. Dia dah hidup, maka tak boleh dijatuhkan ataupun digugurkan. Adapun yang belum sampai mencecah usia 4 bulan kandungan, berlaku khilaf di kalangan ulama. Ada sebahagian ulama yang mengharuskan dengan syarat bahawa kalau diteruskan kandungan itu akan memberi mudarat yang sangat besar pada ibu. Ibu tu kalau dia meneruskan kandungan menyebabkan mendatangkan mudarat yang sangat besar, maka diharuskan menggugurkan kandungan itu yang belum mencecah usia 4 bulan kandungan. Dan muktamadnya yang dipegang oleh kebanyakan ulama bahawa tidak harus dan tidak boleh menggugurkan kandungan walaupun usia kandungan itu belum mencecah usia 4 bulan dalam perut. Dibincang oleh para ulama. Semua ni adalah berkaitan dengan hukum hakam. Jadi suami-suami kena ambil tahu dan juga kena ajar kepada isteri-isterinya. Dan jika tiada ia mengajar, kalau suami tak mengajar akan yang demikian itu, maka haruslah bagi isteri itu keluar. Kalau suami tak mengajar berkaitan dengan ilmu-ilmu fardu ain ini, maka diharuskan bagi isteri untuk keluar, tetapi wajib pula keluarnya. Bukan sahaja harus, bahkan wajib isteri keluar. Ngaji, nak belajar, nak reti berkaitan dengan ilmu dan juga hukum hakam. Ada orang datang mengadu, dia kata sepanjang kahwin Ustaz, suami saya tak pernah ajar saya berkaitan dengan hukum hakam Ustaz. Ada orang datang mengadu berkaitan dengan masalah rumah tangga, cerita bahawa sepanjang perkahwinan suami tak ajar tentang hukum hakam dalam Islam. Suami saya Ustaz, sejak saya kahwin dia tak pernah semayang. Keluarga dia tak semayang. Saya pun sampai tak semayang. Dulu saya semayang, lepas kahwin saya tak semayang. Oh, bayangkan tuan-tuan. Sebelum kahwin bini semayang, lepas kahwin bini tak semayang. Puasa pun tak Ustaz. Puasa pun tak habis. Sebab apa? Suami tak puasa. Kemudian ajak pula ahli keluarga tak puasa dan sebagainya. Jadi dia kata apa? Suami kena ajar isteri. Kalau isteri dah diajar oleh suami, isteri tidak berhak untuk keluar. Tetapi kalau suami tidak mengajar isteri, isteri berhak keluar, bahkan wajib keluar untuk mempelajari ilmu fardu ain. Maka haramlah atas suaminya menegahkan dia. Kalau suami tak mampu nak ajar, isteri nak keluar, nak mengaji, maka haram pula suami menegah isteri daripada belajar dan mengaji. Dan tiada harus bagi perempuan itu keluarkan kerana belajar ilmu yang terlebih daripada fardu ain, melainkan dengan izin suaminya. Intaha. Dia kata apa? Dan tak harus bagi isteri yang keluar jika sekiranya dia nak belajar itu perkara-perkara ataupun ilmu-ilmu yang lebih daripada ilmu fardu ain, melainkan dengan izin suami. Maknanya isteri kalau dia nak keluar belajar, dia kena
mendapatkan izin daripada suami. Tapi ilmu yang dia nak belajar itu ialah ilmu yang melebihi ilmu fardu ain. Ilmu apa? Ilmu mungkin ilmu berkaitan dengan kursus buat lemping. Nak buat lemping. Bukan ilmu fardu ain ni. Ilmu yang melebihi ilmu fardu ain ni, dia kata apa? Nak buat kek, nak buat gubahan bunga, nak buat apa tu yang pakai tangan tu? Origami ke apa? Poligami, origami. Origami tu yang gubah-gubah tu. Origami. Nak belajar berkaitan dengan origami ayam ketupat ke, nak cerita nak buat semprit, cendol, lemper ke apa? Lemper. Lemper. Orang Jawa kata lemper, wajik, dodol, menjahit, apa semua ni berkaitan dengan ilmu-ilmu kemahiran, maka dia bukan menjadi ilmu fardu ain. Dia boleh nak belajar, tapi dengan syarat kena dapatkan izin daripada suami. Syaratnya juga ialah dia telah belajar juga berkaitan dengan ilmu fardu ain. Yang utamanya belajar fardu ain. Dah reti fardu ain apa semua, bolehlah. Dia nak mengaji benda lain. Ni kadang-kadang fardu ain pun tak lepas. Pergi belajar ilmu lain. Menari, poco-poco, senam robik, dia nak mengajinya. Ilmu berenang, macam-macam bini kita ni. Yang fardu ain tu kena settlekan dulu. Ini Fatihah pun tunggal langgang. Saya nak belajar berenang juga. Memanglah berenang tu penting. Siapa kata tak penting? Penting. Penting berenang tu, tapi yang lebih penting, yang jadi fardu ain, yang menjadi keutamaan, ialah supaya kita lepas daripada tanggungjawab yang ditaklifkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Adalah satu cerita, satu orang budak baru balik dari belajar di Timur Tengah. Balik, kemudian tak lama dia berjalan dengan satu orang yang dah tua, yang dah berusia, yang reti dan juga pakar serta mahir berkaitan dengan ilmu-ilmu kehidupan dan juga kemasyarakatan. Jalan, kemudian sampailah masuk dalam hutan apa semua. Dia tengok pokok ni. Mu tahu tak pokok ni boleh makan? Tak tahu, budak ni kata. Mu tahu tak pokok ni boleh makan? Tak tahu. Mu tahu tak ni ada manfaat? Tak tahu. Lalu dia kata, apa kamu ni? Ngaji tinggi-tinggi tapi berkaitan dengan ilmu pemakanan, ilmu pokok-pokok tumbuhan pun kamu tak mengaji. Kalau kamu tak mengaji berkaitan dengan itu semua, artinya kamu telah kehilangan 1/4 daripada nikmat kehidupan dunia. Mau sebab apa? Pokok ni boleh makan, ni tak boleh makan, ni boleh makan, ni ada manfaat, ni tak ada manfaat. Kalau tak ngaji, tak reti, 1/4 kelebihan dan juga nikmat dunia ni kamu tak ada. Tak apalah, budak ni sabar lagi. Jalan lagi sampai tepi sungai. Naik perahu dengan pakcik tu. Tak lama lepas tu tengok mendung apa semua. Pakcik tu kata barangkali lepas ni akan ada ribut. Lepas tu, kamu tahu tak? Tak tahu, budak ni kata. Lalu pakcik ni kata, rugi kamu belajar. Sebab apa? Kalau kamu tak reti berkaitan dengan ilmu alam, ilmu falak ni, kamu telah kehilangan 1/2 daripada kelebihan dan juga nikmat dunia. Tak apalah, kena lagi dengan pakcik tu. Jalan naik perahu. Tak lama ribut sungguh. Bila ribut sungguh, perahu terbalik. Bila terbalik, budak ni berenang. Tengok pakcik tu rupanya tak reti berenang. Tolong. Budak ni selamatkan pakcik ni, bawa naik ke tebing. Lalu dia kata, pakcik tak tahu berenang ke? Tak tahu, pakcik ni kata. Pakcik, sebenarnya walaupun pakcik tahu berbagai-bagai ilmu, pakcik tak tahu ilmu berenang. Pakcik sebenarnya boleh kehilangan seluruh kehidupan dan kenikmatan hidup dunia, dia kata. Kalau pakcik tak reti berenang, tenggelam tadi, mapuh terus pakcik. Lebih kurang gitulah ceritanya. Jadi nak bagi tahu ilmu pentinglah ke? Ilmu ni penting, tapi yang utama, yang lebih penting ialah ilmu-ilmu fardu ain. Jadi seorang isteri kalau dia telah selesai berkaitan dengan ilmu fardu ain dan dia nak tambah berkaitan dengan ilmu yang selebih daripada itu, dia kena dapatkan izin suami. Bukan tak boleh, boleh ngaji, tapi dengan syarat fardu ain selesai dan dia dapat izin suami. Maka adalah kebinasaan daripada jalan memberi nafkah yang melepaskan daripada harta yang haram itu sangatlah sedikit.
Dia kata jalan yang memberi nafkah untuk melepaskan diri daripada harta yang haram tu sangatlah sikit. Nak dapat harta halal ni payah. Gitulah cerita dia. Nak ceritanya, kita ni manusia nak cari harta yang halal yang diberkati oleh Allah Ta'ala ni bukan banyak, sikit sangat. Melainkan seorang yang ada baginya harta pusaka atau harta baginya usaha yang halal yang mencukupi dengan dia dan dengan ahlinya, dan ada baginya pula qanaah. Dia nak sebut bahawa kebinasaan pada memberi nafkah. Seorang suami kadang-kadang dia bagi nafkah daripada sumber yang haram. Suami nak cari harta yang halal ni, jalan yang halal tu kadang-kadang payah. Yang haram tu yang banyak, dia kata. Jadi susah manusia nak jaga diri daripada dapat perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang manusia dapat yang halal ni sikit sangat, payah sangat, jarang-jarang. Melainkan seorang yang ada baginya harta pusaka. Kecuali orang tu yang mungkin dia dapat harta pusaka dan harta pusaka tu jadi milik dia. Dia tak payah usaha, senang dia dapat harta yang halal. Ayah dia usaha, ayah dia jadi kaya, milioner. Kemudian ayah dia meninggal. Bila ayah dia meninggal, maka dia mewarisi. Dia dapat harta pusaka daripada peninggalan ayah dia. Banyaklah, jadi kaya lah. Walaupun dia tanpa usaha. Dia kerja-kerja dah. Ayah dia pun kerja. Ayah dia ada 32 keping bendang. Sekeping pula buat, orang biasa buat dapat 7 tan. Ayah dia buat sekeping dapat 13 tan. Ataupun dapat 18 tan. Menang Tok Imam. Macam mana dia boleh dapat 18 tan? Orang nak dapat 7 tan, 8 tan pun payah. Dia sekeping 18 tan. Rezeki Allah Ta'ala bagi. Mungkinlah. Tak munasabah. Tapi nak ceritanya, ayah dia kaya. Duit banyak. Bisnes banyak. Kemudian ayah dia mati. Ikut Islam, bila seorang meninggal, maka hartanya diwariskan kepada anak dia. Anak dia dapat harta pusaka. Isteri dia dapat bahagian sikit, anak dia bahagian sikit, dah dibahagikan, dapat harta pusaka. Harta pusaka itu ialah harta milik dia, walaupun dia tidak ada sebarang usaha. Jadi dia dapat harta tu. Harta tu halal, tapi payah. Kita biasa ayah meninggal, adalah sikit. Tu pun berkelahi adik-beradik, tak sampai ke sudah, tak selesai kadang-kadang. Nak boleh macam mana? Yang selesai tu alhamdulillah, settle. Tu dapat harta dia. Jadi payah, dia kata. Atau harta baginya usaha yang halal yang mencukupi, ataupun dia ni dapat harta yang dia ni bekerja, dapat harta dia tu harta yang halal dan cukup pula dengan dia dan dengan ahlinya. Untuk dia cukup, untuk ahli keluarga dia cukup, dan ada baginya pula qanaah. Ada pula sifat qanaah. Qanaah ni apa? Puas ataupun cukup ataupun berpada-pada. Dia tak tamak, dia tak nak lebih apa semua. Cukuplah. Gaji 1,000 ke, alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Dengan 1,000 ini, pendapatan 1,000 ni, maka cukup untuk dia, cukup ahli keluarga dia. Dia tak adalah nak lebih-lebih. Yang menegahkan daripada belanja yang berlebih-lebihan, maka bahawa yang demikian itu, lepaslah ia daripada kebinasaan berkahwin. Yang dengan sifat qanaah, yang cukup dengan yang sedikit itu, dia tidaklah berbelanja berlebih-lebihan. Dan bila begitu, lepaslah dia daripada kebinasaan berkahwin. Ada orang kadang-kadang dapat, ialah pendapatan tak sebanyak mana, tapi nak hidup berlebih-lebihan, bermewah-mewahan. Dia mampu nak pakai Honda EX5, tapi beli BMW X5. Nak bayar X5 bulanan tu, cari benda hak lain. Ataupun dia mungkin dia boleh pakai Nissan 120Y, 120Y tu. Zaman dulu punya Nissan tu. Kalau trade-in pun orang kata ambil sajalah, bayarlah RM340. Mungkinlah kan? Mungkin. Tapi belagak punya pasal ataupun belanja berlebih-lebih, nak pakai Nissan juga, ambil Murano. Tak merana hidup. Ambil Murano, layak pakai Datsun biasa je, ambil Murano. Ataupun layak pakai klise, ambil Volkswagen Passat. Amboi, selera sungguh. Jenis orang berselera.
Dah nak bayar bulan tu. Nak bayar bulan tu ambil kat mana? Yang ni menyebabkan dia cari dekat saluran-saluran yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia kata kalau ada sifat qanaah walaupun sikit, yang sikit itu mencukupi pada dia, maka dia terselamat dan lepas daripada kebinasaan berkahwin. Ataupun seorang yang mempunyai kepandaian dan kuasa ia atas mengusaha ia yang halal daripada segala pekerjaan yang harus mengambil dia, seperti mengambil kayu di hutan. Ataupun satu orang dia dapat harta daripada jalan yang halal, daripada pekerjaan dia, umpama mengambil kayu di hutan. Ambil kayu di hutan ni bukan curi balak. Kalau curi balak tak guna juga, sebab curi balak pun kira haram juga. No, zaman-zaman dulu orang ambil kayu kat hutan apa semua, buat kayu api. Dengan dia buat kayu api ni, dia jual, dia usaha, itu sebagai sumber pendapatan dia. Ataupun dia masuk ke hutan, dia cari akar kayu ke apa semua ni, kayu-kayu hutan ni sebagai suatu yang boleh mendatangkan manfaat dalam kehidupan dia. Ataupun dia ni ambil kayu-kayu kat hutan ni dan dia ukir apa semua jadi perhiasan dan sebagainya, kayu-kayu lama, tunggul-tunggul kayu apa semua ni, dia mendapat hasil keuntungan dengan jualan kayu-kayu itu, maka alhamdulillah itu rezeki yang halal. Bukan ambil kayu hasil hutan ni curi balak. Curi balak haram juga. Dah perkara yang tak diizinkan dia curi. Atau mengambil perburuan di hutan, ataupun dia ni pandai berburu. Dia berburu di hutan, dapat hasil, kemudian dia jual. Ataupun dia berburu ni dapat lebih, maka dijual. Maka itu menjadi sebahagian daripada hasil pendapatan dia yang halal. Tak semua orang reti berburu, tuan-tuan. Tak semua orang reti berburu. Yang berburu tu pula tak semua dapat. Yang berburu tu pula tak semua ada lesen. Sekarang ni bukan berburu je lesen, mancing pun nak ada lesen. Tu payah tu. Nasib baik tarik balik. Kau tidak mengamuk orang Sungai Besar. Mancing tepi parit pun berlesen. Susah gitu. Jadi nak ceritanya apa? Kalau orang tu ada kepakaran, ada kepandaian, mancingkan ruan ke apa ke. Kan ruan pun mahal, RM25. RM25 sekilo kak sekarang ni. Dulu orang tak makan, buat wadik je. Buat ikan kering je. Sekarang bercari. Usah kata tu ikan sepat, puyuh, macam-macam sekarang ni. Jadi dia ada harga. Kalau dia pandai, dia reti, dia nega, itu sebagai sumber pendapatan dia yang halal. Atau di dalam perbuatan yang tiada ta'aluk dengan raja-raja, maka yang demikian itu lepaslah ia daripada kebinasaan berkahwin. Dia dapat hasil dan kemudian dia jadi kaya dengan hasil tersebut, hasil tu hasil yang halal, maka lepaslah ia daripada kebinasaan berkahwin. Dan setengah daripada kebinasaan berkahwin itu, iaitu singkat ia daripada mendirikan dengan hak ahlinya, yakni tiada kuasa ia menyempurnakan bagi hak ahlinya. Sebahagian daripada kebinasaan berkahwin ialah satu orang yang dia tidak berupaya memberi nafkah, memenuhi tuntutan nafkah kepada ahli keluarganya, dan tiada kuasa ia menanggung kesusahan yang disakiti oleh ahlinya, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i isman an yudi'a man yu'awwal. Artinya memadailah dengan seseorang itu derhaka dan dosa bahawa menghilangkan ia akan hak orang yang wajib nafkah atasnya. Jadi satu orang dia akan berdosa bila mana dia berkahwin tetapi dia tidak sempurnakan nafkah. Dia tak sempurnakan hak kepada anak isterinya, dan Allah Subhanahu Wa Taala melaknat orang-orang yang seumpama ini. Nabi juga menyatakan memadailah dengan seseorang itu dia derhaka dan berdosa bila dia tidak menunaikan hak dan juga tanggungjawab dia untuk memberikan nafkah kepada isterinya. Yang nafkah itu adalah satu kewajipan. Baik tuan-tuan, kita sambung sedikit. Jadi dia kata apa? Di antara kebinasaan suami bila mana dia berkahwin tetapi dia lemah untuk memberikan nafkah kepada isterinya dan juga ahli keluarganya. Ini adalah sebahagian daripada kebinasaan berkahwin. Kahwin dia ada tanggungjawab
Dengan sebab tu orang kita bila kahwin dia kata mu pandai kahwin, mu pandai tanggung lah. Mu pandai kahwin pandai sangat. Tanggung tak pandai, orang marah kan. Ada juga orang kita kata apa? Ulat dalam batu pun boleh ada rezeki. Lepas tu orang pandai jawab juga dia kata, ulat dalam batu memang dia ada rezeki sebab ulat anak dia tak sekolah. Ulat anak dia tak sekolah, dia tak kena bayar cukai jalan, dia tak kena bayar insurans, dia kena tak bayar rotek apa semua. Bolehlah hidup. Kita ni hidup kena cari bekalan ataupun bekalan untuk hidup tu kena bayar ni apa semua. Justru perkara-perkara ni perlu dan juga wajib dicari oleh seorang suami sebagai nafkah kepada isteri dan juga ahli keluarga, dan dalam masa yang sama dia kena jaga dan memelihara supaya dia tidak mencampurkan ataupun membawa rezeki yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita bincang hari ini, malam ni kita bincangkan berkaitan dengan perkara-perkara yang akan menjadi beban kepada suami. Di antara tanggungjawab suami, dia mesti mengajar isteri. Di antara tanggungjawab suami juga, dia kena memberi nafkah. Dia memberi makan minum, memberi perkara-perkara yang menjadi bekalan dalam kehidupan kepada isteri dan juga anak-anak, dan kena pastikan yang diberikan itu ialah yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kena jauhkan daripada yang diharamkan. Saya juga dah sebut dah hari itu. Sebab tu bila kita baca doa, kita minta berkat, dan bila kita baca doa sebelum makan juga kita minta jauh daripada azab neraka. Sebab apa? Berkat itulah yang walaupun sikit, dengan berkat dia jadi cukup. Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berkatilah dalam apa yang kau rezekikan kepada kami. Walaupun sikit tapi cukup. Ni nama berkat. Kemudian kita minta juga jauh daripada azab neraka. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, dan jauhkanlah kami, selamatkanlah kami daripada azab neraka. Artinya bila salah makan yang haram, maka balasan dia punya risiko dia neraka. Makan yang haram tu dah haram, tak berkat pula. Bila tak berkat, haram, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghumbankan manusia dalam neraka. Silap makan, neraka. Makan betul, insya-Allah selamat. Makan yang halal yang diredai oleh Allah taala, dia akan menumbuhkan daging yang baik-baik, tubuh badan yang baik. Kalau makan yang haram, dia akan menyebabkan kita ni tubuh badan kita daripada yang haram. Yang haram inilah yang menyebabkan membawa kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu doa makan kita baca, sebelum makan kita baca doa makan. Untuk apa? Untuk hidup ni berkat dan juga jauh daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukuplah sekadar itu perbincangan kita pada malam ini. Kitab ni sebenarnya nampak macam ni, tak berapa tebal dah, dia nipis dah. Dan perbincangan dalam muhimmah ni pun sebenarnya dia lagi sikit, tak sampai habis tu dia dah tajuk lain dah, dia cerita bab benda lain. Dalam kitab ni ialah yang ditulis dan dikarang oleh ulama berdasarkan ilmu yang mereka ada, berkaitan dengan selepas habis bab muhimmah ni, dia cerita bab faedah-faedah. Dan dicerita tentang nasihat-nasihat daripada Nabi lah. Nabi kata, namakanlah anak kamu dengan nama sekian. Adapun riwayat begini-begini, kalau beranak pada malam Ahad, kalau sekian, namakanlah anak kamu dengan nama Ismail, Abu Bakar. Dia cerita pula pasal tu. Kalau beranak pada malam malam Ahad, kemudian kalau anak tu perempuan, namakan dia nama sekian. Ni ulama dulu tulis. Dari sudut kebenarannya wallahu a'lam. Tapi mereka adalah sebab-sebabnya. Yang mereka tulis tu ada sebab-sebab. Tapi orang kita tak ikut dah. Bubuh nama Ismail, Ibrahim tak glamour. Sebab apa? Nama biasa-biasa sangat. Orang kita nak bubuh nama sekarang ni, anak-anak nama dia luar biasa. Nama pelik. Dengar tu pelik, sebut pun pelik. Biasanya orang suka bubuh nama-nama begitu. Dan banyak lagi lah faedah-faedah yang ditulis dalam kitab ini. Dan banyak juga perkara-perkara yang dilihat hanyalah mungkin sebagai satu pandangan dan juga ijtihad ulama dulu yang menulis berkaitan dengan perkara-perkara tersebut.
Cukup sekadar itu, mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya simpulkan balik, suami dia kena jaga, didik anak isteri, kemudian kena bagi nafkah daripada sumber yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khatamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya.